Apa hukum orang yang makan dekat kedai bukan Islam? Hukumnya ada dua. Yang pertama, kalau seandainya tokenya tu bukan Islam, operasinya dikendalikan oleh orang Islam dan pekerja Islam, sembelihannya, belian barang dan masakannya, maka hukumnya tak adalah masalah. Hukumnya halalan, ya, hukum halal, tak ada masalah. Yang tak bolehnya hukum kedai orang bukan Islam yang kita tak tahu kehalalan dia. Kalau kita nak ikut, ya, Nurhawati ni, kita beli biskut, kita beli roti, kita beli bihun, kita beli apa, kilangnya orang bukan Islam lah ke? Semua tangan dia orang yang buat. Tapi disebabkan di dalam sana ada pekerja, dan kemudian kita pula ada JAKIM, kita ada majlis agama, pihak berwajib yang meletakkan halal, cop halal dan sebagainya, maka okey. Tapi kalau kita pergi kedai tu, jelas kedai makan tu kedai bukan Islam dan tidak ada cop halal, pekerja dia pun tidak ada ciri-ciri yang kita ni nampak pun tak berapa elok, maka hukumnya elak daripada itu. Ya, syubhah-syubhah ni tinggalkan. Sebab saya selalu kata kedai orang Islam dekat Malaysia ni berlambak-lambak. Ada kedai nasi lemak, ada kedai tom yam, ada kedai macam-macam. Orang Islam ni banyak lagi, tak ada masalah. So elaklah daripada makan di kedai orang bukan Islam. Baik, bila Nurhawati tanya macam ni, saya nak jawab juga. Hari ni hati-hati, ya. Hari ni umat Islam, dia ikut suka je. Dia nampak orang masuk, dia masuk. Dia nampak orang masuk, dia masuk. Dia bukan pernah cek ada halal ke tidak. Ya, dia bukan pernah cek makanan tu siapa yang buat. Ya, dan dia langsung dia tak ambil peduli. Dia nampak orang pakai tudung masuk, ya, dia pun terus masuk. Maka ini hati-hati. Kadang-kadang makanan-makanan seperti makanan-makanan luar. Hari ni kita suka pada orang Korea, maka kita makan benda-benda daripada Korea dan sebagainya. Hati-hati kalau tak ada cop halal. Takut-takut benda tu bukan haram secara jelas, tapi mungkin ada minyaknya, mungkin campuran ni dan sebagainya, dan dia boleh jatuh kepada perkara haram dan boleh melibatkan tubuh badan kita. Nabi sebut dalam hadis, apabila badan kita datang daripada benda yang haram, maka tak ada tempat lain, bakaran api neraka lah berhak untuk tubuh badan tersebut. Ya, okey. Seterusnya apa lagi? Nuraida Bidin, Ustaz, bagaimana kalau makanan tidak dihabiskan? Adakah menjadi sahabat setan? Baik. Sebab itu kita disunnahkan makan sedikit-sedikit. Jika perlu nak tambah-tambahlah. Kita hari ni makanan melampau. Kita makan hari ni shell out, makan bersepah. Kita makan hari ni dalam talam, kononnya nak ikut orang Arab. Kita tak disuruh ikut orang Arab. Kita disuruh ikut sunnah Nabi. Kalau ikut orang Arab, lingkup kita. Ya, maka sebab itu makanan sebaik mungkin adalah ambil sedikit-sedikit, tambah sedikit tu tak ada masalah. Ya, kalau kita membazir, adakah dia saudara setan? Jawabnya betul. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Membazir itu adalah saudara setan. Itu memang jelaslah, ya. Ustaz, berdosa ke nasi tak habis, lupa simpan dalam peti? Hukum terlupa adalah tidak berdosa sama sekali. Orang yang terlupa, hukum dia tak berdosa. Orang yang tertidur, dia buat salah, hukum dia tak berdosa. Budak kecil yang tak reti apa-apa pun hukumnya tak berdosa. Ya, maka tak ada masalah apa yang tu. Rubi, kalau makanan tak habis, boleh ke sedekah, Ustaz? Okey, rubi dan yang lain, hati-hati, ya. Untuk sedekah, yang terbaik adalah bila kita masak, asingkan sedikit, siap-siap untuk sedekah kalau betul-betul nak barakah. Okey, tapi kita kalau jenis tunggu dah tak habis dah baru nak sedekah, kita takut rezeki kita datang pun macam tu je. Rezeki kita datang pun dah last-last, kau ambil je lah, kita nak dapat yang last-last sekali. Maka sebab itu, tapi paling tidak dia tidak membazir, dia sedekah. Cuma yang terbaik sedekah ni adalah macam, contoh, kita nak berniaga, hari ni nak berniaga goreng pisang. First punya goreng tu, ambil dulu sedekah dengan kawan-kawan kita yang berniaga di menyebelah tu, bagi seorang sikit rasa dulu, lepas tu baru start berniaga. InsyaAllah dengan sedekah kita yang mula-mula tu, Allah akan panggil orang lain mai beli makanan kita dan memberi keberkatan dalam hidup kita, insyaAllah. Baik.